I'rab. Dia apa i'rab? Kan payah apa? Yang pertama perubahan. Yang kedua berlaku pada akhir kalimah. Yang ketiga dengan sebab amil-amil yang buat kerja. Yang keempat perubahan ada dua. Yang pertama nampak, yang ketiga tak nampak. Faham? Okey. Sebelum kita masuk i'rab, kita kena tahu ilmu nahwu ni membicarakan apa. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membicarakan hujung-hujung kalimat. Okey? Perasan tak tadi? Kalau kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di manakah berlakunya ilmu nahwu? Ilmu nahwu berlakunya di sini, di hujung kalimah. Sini, 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 sini. Ilmu nahwu hanya berlaku di hujung kalimah. Dah letak du ke, dah letak da ke, dah letak di, dah letak lillahi ke, ha ke, hu, rabbi ke, bu ke, ba, alamin ke, alamun. Sama ada ya nun ataupun waw nun. Ini ilmu nahwu. Ilmu yang membicarakan hujung-hujung kalimat. Faham? Yang membicarakan awal kalimah, ini bukan ilmu nahwu, ini ilmu lain, namanya ilmu saraf. Ilmu saraf, ilmu yang kita akan belajar insya-Allah next daurah khusus saraf. Faham? Tok Dang hari ni nak balon dua-dua. Semput je ni. Okey. Perhatikan apa tu i'rab. Ramai orang tak faham bab i'rab. Okey. Bila kita dah faham ada tiga kalimah tadi, isim, fi'il, haraf, kita dah kenal yang ni isim, yang ni fi'il, ini haraf. Okey. Apa yang akan berlaku padanya? Akan berlaku perubahan-perubahan pada sifat-sifatnya. Betul? Perubahan-perubahan dia. Okey. Maka i'rab itu adalah satu perubahan. Faham perubahan? Maknanya apa maksud perubahan? Okey, sebelum saya masuk i'rab, saya akan terangkan satu lagi yang tidak ada dalam kitab, bonus, iaitu kalimah ada dua, mu'rab, mabni. Dalam nahwu kilat ada? Ada kan? Mu'rab, mabni. Mu'rab ni apa? Isim dan fi'il. Terima dua, terima mu'rab, terima mabni. Okey, tengok balik sini. Bab ni penting. Dalam Jurumiah tak ada, dia sebut. Bila kita dah kenal isim, fi'il, haraf, kita kena kenal beberapa kelakuan yang khusus untuknya. Antaranya ini. Kalau tak nampak tu kat slide, jelas sikit. Okey. Ada isim yang mu'rab dan ada isim yang mabni. Nanti saya huraikan apa mu'rab, apa mabni. Ada isim, ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il yang mabni. Kita tak mau detailkan, kita dah sebut dia punya tajuknya. Detail kendian. Ada lapang di hujung daurah kita akan tampilkan.
Apa maksud? Kita nak beri faham isim ni ada jenis yang mu'rab. Mu'rab ni apa? Terima perubahan. Ada juga isim yang tidak terima perubahan. Ada fi'il yang terima perubahan, ada fi'il yang tak terima perubahan. Faham? Okey, contoh isim yang terima perubahan, contoh Zaidun. Terima perubahan, Zaidun boleh, Zaidan boleh, Zaidin boleh. Terima perubahan. Ada jenis isim yang tak terima perubahan. Macam tu je kita jumpa. Tak pernah jumpa kalimah dia berbeza. Apa dia? Haza. Ini dipanggil isim mabni, dipanggil isim mu'rab. Haza. Haza lah, tak jumpa. Hazi tak jumpa. Hazi. Hazi lain, haza. Mana haza? Baris atas kita jumpa. Baris bawah tak ada. Jadi tulisan dia macam ni, baris bawah tak ada, baris depan tak ada. Macam ni lah, baris atas je. Contohnya lagi, huwa. Sering kita jumpa. Macam ni lah. Ini dipanggil isim yang tak terima perubahan. Maka isim yang tak terima perubahan tak termasuk dalam i'rab yang kita akan bicarakan nanti. Itu tolak tepi. Itu nanti saya akan bicarakan khusus isim mabni ini. Dalam kitab dia sebut isim mabni ada 7. Isim mabni ada 7 je. Jadi katakan isim mabni ada 7. Selain daripada isim mabni, semua mu'rab. Jadi isim mu'rab ada berapa? Isim mu'rab ada berapa? Ada juta, trilion, million. Yang dikatakan isim mu'rab. Betul? Kerana kita bercakap berapa jenis kalimah, kita bercakap berjuta-juta jenis kalimah. Maka daripada berjuta-juta jenis kalimah kita bercakap, yang tak terima perubahan hanya 6. Ada 7. Yang lain semua terima perubahan. Okey, nanti ingatkan di akhir kita akan bincangkan juga apakah itu isim mabni. Contoh fi'il mu'rab. Siapa boleh bagi contoh fi'il mu'rab? Fi'il yang terima perubahan. Fi'il yang terima perubahan hanya satu je fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia bina, dia tetap. Fi'il amar pun dia bina, dia tetap. Nanti kita akan belajar khas. Saya nak sebut, Abah nak sebut supaya nampak. Fi'il yang terima perubahan, fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu, dan juga fi'il 5. Contoh yaf'alu. Yang ni terima perubahan. Sebab boleh baca yaf'alu, boleh baca la yaf'ala, boleh baca lam yaf'al. Faham? Ada jenis fi'il mudhari' yang tak terima perubahan. Fi'il mudhari', sebagai contoh, berhubung dengan nun niswah, yaf'alna. Ini tak terima perubahan. Masuk lam ke, tetap lam yaf'alna. Masuk lan pun tetap lan yaf'alna. Tak berubah. Dan juga antara fi'il yang bina, fi'il madhi, fi'il amar. Faham? Ini sekilas lalu sebelum masuk bab i'rab, dan kita akan bicarakan detail dalam bab dia. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey. Sekarang kita nak bicarakan apa itu i'rab. Okey. Sekarang dah faham ada jenis isim yang terima mu'rab, terima perubahan. Ada juga isim yang tak terima perubahan tapi segelintir, yang sikit je. Fa'il pun sama, ada yang terima perubahan, yang terima perubahan sikit. Tapi yang tak terima perubahan banyak, dia lawan, beza. Isim terima perubahan banyak,
tak terima perubahan sikit. Fi'il tak terima perubahan sikit. Tak terima perubahan banyak, yang terima perubahan sikit. Okey. Selesai. Perhatikan di sini. Perubahan. I'rab adalah perubahan. Ini dah pukul 11, baru buka kedua. Okey, tak apa. Perubahan berlaku pada akhir kalimah dengan sebab amil. Perubahan nampak dan tidak nampak. Okey. Ini nak faham amatlah senang melalui contoh. Qama Zaidun, Daraba Ra'aitu Zaidan, Marartu Zaidin. Okey. Sekarang apa kita nak perhatikan? Perhatikan apa? Perhatikan perubahan. Tengok perubahan. Ada perubahan tak pada kalimah Zaid? Ada dun, ada dan, ada din. Okey. Perubahan berlaku di mana? Okey. Yang ni settle. Perubahan akhir kalimah settle. Okey. Dengan sebab amil, pekerja. Cuba tengok pekerja ada berapa pekerja dia? Ada 3. Yang sama ke berbeza? Ni pekerja nombor 1, pekerja nombor 2 dan pekerja nombor 3. Sebab tu dalam jurumiyah dia sebut al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira. I'rab itu adalah perubahan yang berlaku di akhir kalimah kerana berlainan, ikhtilaf ni bersalahan ataupun berlainan, tak sama. Mana sama? Qama lain, ra'aitu lain, bi lain. Kerana berlainan pekerja-pekerja yang masuk ke atasnya. Oleh kerana qama dia nak macam lain, ra'aitu dia nak benda lain, bi dia nak yang lain, maka berlakulah perubahan yang tak sama kerana pekerja yang berlainan. Okey. Ni settle. Perubahan settle. Berlaku pada akhir kalimah settle. Dengan pekerja-pekerja, dengan sebab pekerja-pekerja, dengan sebab berlainan pekerja. Pekerja yang banyak. Lepas tu perubahan ada 2. Satu nampak. Nampak tak perubahan? Nampak. Ni nampak. Ini di dalam nahwu jurumiyah tu dipanggil lafzan. Lafzan tu maksudnya nampak. Lafzan tu nampak. Yang kedua takdiran. Takdiran tu tak nampak. Dia berlaku perubahan tapi tak nampak. Bagaimana contoh? Contoh yang sering dikemukakan, qama Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Tengok, bekerja dia sama tak? Sama kan? Qama, ra'aitu, marartu bi. Tapi Musa ni sama ke ada lain-lain? Dia berubah tak hakikat dia? Hakikatnya dia berubah, tetap dia berubah, tetapi berubahnya tidak nampak. Okey? Ini dipanggil isim apa? Isim maksud. Bukan isim mabni. Isim mabni dia bukan mu'rab. Dia dipanggil isim maksur. Dan nahwu kilat ada, insya-Allah isim maksur kita akan bicarakan bab yang khusus hari ketiga. Kalau ada masa. Hari ketiga kita akan masuk sikit bab idhafat, bab isim maksur, isim manqus, ismu tafdhil pada hari yang ketiga ataupun hari keempat. Hari ketiga Okey.
Tak apa, isim maksur ke isim mangkus tu tutup tepi. Sekarang fokus kita nak nampak perubahan tak nampak. Perubahan berlaku pada Musa, tetap berlaku perubahan sebab Amil masuk, tapi tak nampak. Tak nampak. Ini dipanggil taqdiran. Dia orang salah. Salah faham. Lafzan dengan takdiran. Lafzan ni nampak, takdiran ni tak nampak. Faham? Okey. Jadi tidak mustahil kalau kita jumpa dalam percakapan bahasa Arab, ada yang kita nampak zahir perubahannya, ada yang kita tak nampak zahir perubahannya, tetap dia diperubah. Okey. Kemudian sambungannya apa? Wa aqsamuhu. Okey, habis bab i'rab. Okey. Bila sebut perubahan yang berlaku pada akhir kalimah, maka kita pun nak tahu juga perubahan yang jenis macam mana. Maka perubahan ada berapa? Ada 4 perubahan. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazam. Boleh tahan juga letih dia ni, kan? Oh, peluh-peluh letak aircon balai. Okey. Okey, kita dah faham isim fi'il haraf akan berlaku padanya perubahan. Okey, dan perubahan yang berlaku padanya hanya 3 sahaja daripada 4 ini. Hanya 3, tak lebih daripada 3. Okey, apa dia? Perubahan yang pertama namanya rafa', yang kedua namanya nasab, yang ketiga namanya khafat, dan yang keempat namanya jazam. Cuma ini maknanya perubahan yang berlaku pada akhir kalimah ada 3 benda ni. Okey, saya buat contoh. Contoh yang paling mudah, rafa' macam qama zaidun. Zaidun, rafa'. Nasab ra'aitu zaidan. Nasab. Khafat marartu bi zaidin. Jazam lam yalid. Nampak? Tengok di slide. Okey. Tengok. Dun, dan, den, yalid. Inilah yang berlaku pada akhir kalimah. Maknanya perubahan tak banyak, 4 ni. Kita nak belajar tadi dah 3, ni 4. Tu je nak belajar. Faham? 4. Okey, rafa', nasab, khafat, jazam. Okey. Rafa', nasab, khafat. Ini untuk siapa? Isim. Isim wajib dan sama sekali tak akan berlaku di akhirnya baris mati. Tak boleh? Isim tak akan berlaku di akhirnya baris mati. Isim hanya terima rafa', nasab, khafat. Fa'il pun terima 3. Rafa', nasab, jazam. Fa'il. Boleh faham? Okey. Kita sambung. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Sambungan dari kitab falil asma'i, maka sabitlah bagi isim-isim ar-raf'u rafa', nasab, khafat, wa la jazma fiha, dan sama sekali tidak ada jazam pada isim. Walil af'ali, dan sabitlah bagi fi'il-fi'il ar-raf'u wal nasbu wal jazmu wala khafdha fiha, rafa', nasab, khafat, dan tidak ada jazam padanya. Boleh faham?